Saya mula menceburkan dalam bidang pendidikan khas ini dah lama, 1980-an, setelah saya melanjutkan pelajaran ke Scotland, University of Glasgow. Kemudian saya menambahkan ilmu ke Jepun, ya, setelah menghadiri beberapa kursus mengenai dengan mentally retarded ataupun terencah akal. Bermulanya setelah saya ditempatkan di Kementerian Pelajaran sebagai penolong pengarah, dan saya terlibat secara total dalam pendidikan bermasalah pembelajaran. Kemudiannya saya telah dijemput untuk memulakan program pendidikan khas di UPSI, dan pada tahun 2000, dan setibanya saya di UPSI, saya tidak ada apa-apa dalam penyediaan dalam memulakan program, dan saya diberi peluang untuk menjadi pensyarah psikologi pendidikan. Cabaran tu memanglah ternyata dengan memulakan program pendidikan khas yang tak ada apa, dan saya kemudiannya dilantik sebagai ketua jabatan pertama dalam fakulti pendidikan, sebagai ketua jabatan, dan sudah tentu banyak cabaran yang saya hadapi, tapi dengan kental saya rasa saya boleh menghadapinya dengan ilmu yang ada. Dan saya menghadapi cabaran itu untuk menyediakan sukatan pelajaran. Apakah sukatan yang perlu dimasukkan untuk memberi pendidikan kepada bakal-bakal siswa ZAH yang masuk ke UPSI dalam bidang pendidikan khas. Jadi terpaksalah saya mencari ilmu itu untuk mengadakan kurikulum yang pertama berdasarkan negara-negara lain, dan dengan sendirinya saya berpendapat tak ada cara lain melainkan saya berhubung dengan negara-negara lain dan kawan-kawan semasa saya belajar dulu, ya. Dan pada masa itu saya terpaksa tengok kurikulum daripada negara lain tu, seperti semasa saya berkursus di Jepun, kita ada 9 negara termasuk Malaysia. Malaysia saya sebagai wakil Malaysia, Jepun sendiri, Korea, China, Mongolia, Chile dan beberapa negara lain. Jadi saya ambil peluang pada masa dulu lagi, saya minta kita berkongsi bahan. Jadi masa itulah saya melihatkan kurikulum dari negara lain dan saya implementkan mengikut cita rasa masyarakat di Malaysia. Jadi saya ubahkan sikit sebanyak kurikulum itu, dan kita berpandukan beberapa pensyarah di bawah saya pada masa itu yang datang, yang beberapa orang. Jadi ada beberapa orang itulah yang terpaksa saya bergabung dan meneliti kurikulum-kurikulum yang sesuai untuk masyarakat Malaysia. Termasuklah dekan pada masa itu, pensyarah-pensyarah yang terlibat, Dr. Kamaruzaman atau Dr. Osman lagi itu. Dan masuklah dalam Jabatan Pendidikan Khas ini Dr. Rahim dan Dr. Narainin, Dr. Suzana. Kemudian barulah pensyarah-pensyarah baru yang lain. Jadi terpaksalah saya bersemangat pada masa itu. Mungkin dengan hati yang muda, semangat yang muda, saya dapat merealisasikan hasrat mengadakan Jabatan Pendidikan Khas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita dari Jabatan Pendidikan Khas terpaksalah meminta jasa baik daripada pihak teknologi, bahagian
teknologi pendidikan dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat tentang peralatan dan gunakan daripada OHP, terpaksa gunakan komputer. Jadi pada masa itulah transisi daripada zaman dulu sekarang. Dan saya kira pendidikan khas pada masa dulu dan sekarang ni banyak berbezanya, terutama dari segi masyarakat, penerimaan masyarakat. Masyarakat dulu, zaman permulaan dulu agak janggal dengan kanak-kanak cacat. Dia orang sebut kanak-kanak cacat, tapi kita akan sebut kanak-kanak berkeperluan khas. Lebih manis rasanya, terutamanya kepada ibu bapa yang ada anak yang cacat, anak istimewa. Jadi pada masa itu anak-anak istimewa tidak diterima, malu dan sebagainya. Tapi masyarakat sekarang telah diterima dan dibawa keluar untuk mendapat pendedahan kepada kanak-kanak ini, kanak-kanak Down syndrome ataupun autism ataupun apa jua. Jadi kiranya pada masa sekarang ni dengan adanya teknologi yang canggih, dapat lebih baik lagi pengajarannya daripada dulu kita buat sendiri, gunakan alat-alat pun terpaksa kita buat, kita reka nak mengajar perkataan ataupun nak ajar membaca pun terpaksa kita buat sendiri bukunya dan sebagainya. Ya, pengalaman tu memang tidak dapat dinafikan, dan saya ni memang bersemangat daripada dulu lagi, dan saya juga mengharapkan anak-anak didik saya seperti saya lah. Saya juga sebagai fellow di KH, saya jaga student dan menjalankan aktiviti pelbagai lah selain daripada pendidikan khas. Ya. Saya selalu mengadakan sesi counselling dengan anak-anak didik saya di sini, di UPSI ini. Dan sebab pada masa dulu kita ada mahasiswa kita terdiri daripada pelajar fresh dan juga bekas-bekas guru. Dan mereka ini terdapat pelbagai permasalahan dan sayalah tempat mereka. Pada bakal-bakal guru sekarang ni, saya rasa mereka haruslah maju ke hadapan, ya, dengan berwibawa, ya, dan mereka haruslah ada semangat maju ke hadapan yang sesuai dengan keadaan sekarang. Dan saya kira kita kena banyak bersabar. Jabatan harus bersikap positif dan harus menghadapi cabaran masa kini dan melaksanakan yang terbaik dibandingkan dengan mungkin ada lagi universiti lain yang ada dalam program pendidikan khas. Tapi jabatan kita ini mestilah teguh dengan mengajar para pendidik dengan sifat yang sabar dan menghadapi cabaran dengan pendidikan khas ini. Ini pun adalah Tuhan pun suruh kita bersabar dalam menghadapi hidup, sebab di dunia ini adalah sementara dan perlu di akhirat mendapat pahalanya. Dengan galeri ini amat pentinglah bagi saya, satu penganugerahan pada universiti dengan adanya idea untuk ada galeri ini. Dan saya fokus kepada galeri pendidikan khas dari segi masyarakat sekeliling, terutamanya di Tanjung Malim ni. Mereka akan lebih menyedari betapa pentingnya kanak-kanak special needs ini, dan mereka ada tempat dalam masyarakat dan patut diberi pendidikan yang sewajarnya.
Itu dah untuk masyarakat, dan bagi keseluruhannya pendidikan khas telah luas, melebar sekarang sayapnya, dan seluruh negara pun dah besar dalam bidang pendidikan khas, dan tak ada sebab kalau pendidikan khas di Malaysia ini tidak disebarluaskan. Dan dengan ada galeri ini, masyarakat luar lebih prihatin dengan ilmu dan apa yang terdapat di universiti ini.